Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau aku sebut pasal Nurin, mostly satu Malaysia dah tahu tentang kes ni. Aku mulanya tak nak cerita lagi tentang kes ni, tapi ramai yang request, jadi aku buat juga. Sebab ada yang kata masih tak faham tentang kejadian ni, sebab cerita dia macam agak complicated. Aku akan cuba explain dekat korang secara ringkas dan padat, dan aku rasa mungkin video ni akan agak panjang sikit daripada biasa, tapi aku cuba untuk ringkaskan sebaik yang mungkin. Baru-baru ni, kisah Nurin Jazlin mula diperkatakan balik. Bila ayah Nurin post dekat Facebook, dia kata yang kes dia ni masih lagi tak selesai. Pembunuh anak dia masih lagi bebas dekat luar sana. Kes ni sebenarnya memang dah lama, iaitu 14 tahun yang lepas. Tapi rupanya kes ni masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sampai sekarang masih tak tahu siapa pelakunya. Masih misteri sampailah sekarang ni. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni mula terjadi pada 20 Ogos pada tahun 2007 di Kuala Lumpur. Masa tu kecoh satu Malaysia tentang seorang budak perempuan yang bernama Nurin Jazlin yang telah hilang, dan pada masa tu dia baru je berusia 8 tahun. Nurin merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik, yang mana dia merupakan anak kepada pasangan Nuraizan Bistaman dan juga ayah dia yang bernama Jazimin Abdul Jalil. Masa tu dikatakan Nurin Jazlin nak ke pasar malam yang berdekatan dekat rumah dia, iaitu dekat Wangsa Maju. Dia keluar dari rumah dia sekitar pukul 8.30 malam. Biasanya kalau Nurin nak ke pasar malam, dia akan pergi bersama-sama dengan kakak dia. Tapi pada hari kejadian tu, dia keluar seorang-seorang je. Kakak dia tak teman dia. Disebabkan jarak pasar malam tu dengan rumah diorang ni macam agak dekat, so mak dia pun bagilah Nurin ni ke pasar malam seorang diri. Tapi lepas dia pergi pasar malam tu, dia tak balik-balik ke rumah. Lama mak dia tunggu dekat rumah, tapi still juga Nurin tu tak muncul-muncul. Jadi mak dia masa tu dah fikir bukan-bukan dan mula risau tentang keselamatan Nurin. So mak dan ayah dia nekat untuk mencari Nurin tadi dekat pasar malam. Cari punya cari, still juga diorang tak jumpa Nurin dekat sana. Bila ditanya peniaga-peniaga dekat pasar malam tu, diorang nampak tak Nurin? Diorang jawab diorang tak nampak Nurin langsung. Lagilah mak dan ayah Nurin ni bertambah-tambah risau, sebab diorang fikir takkanlah Nurin tak datang ke pasar malam, sampaikan peniaga-peniaga tadi tak nampak kelibat dia langsung. Bukan dekat kawasan pasar malam je mak ayah dia pergi cari, tapi mak dan ayah dia juga pergi cari dekat setapak. In case Nurin mungkin ada dekat sana, walaupun rasa macam agak mustahil dia nak pergi ke sana seorang diri. Dikatakan juga Nurin ni tak sihat macam kanak-kanak normal yang lain. Dia ada masalah buah pinggang dan juga darah tinggi. Jadi bila dia ada dua penyakit ni, dia memang tak boleh tinggal langsunglah ubat-ubatan yang diberikan oleh pihak hospital. Dikatakan kalau dia skip ubat tadi, badan dia akan jadi bengkak-bengkak. That's why lah mak dan ayah dia sangat-sangat risau tentang keadaan dia dan juga kesihatan Nurin sendiri. Bila mak ayah dia cari, dia tak jumpa-jumpa, so diorang nekat untuk buat laporan polis je. Lagipun diorang dah tak tahu kat mana lagi diorang nak cari Nurin, so diorang serahkan kepada pihak polis untuk mencari anak kesayangan diorang. Pada awal tu Nurin dipercayai ikut seseorang yang dia kenal, tapi selepas minggu dia hilang, pihak polis dapat maklumat baru tentang dia. So polis dapat maklumat tadi daripada salah seorang sepupu Nurin yang tinggal dekat dengan rumah dia. Ikut cerita, sepupu dia kata malam tu dia juga nak ke pasar malam. Pada masa ni dia nampak ada seorang lelaki yang berusia dalam 20-an macam tu tengah berdiri dekat sebuah van berwarna putih. Tiba-tiba lelaki tu telah tangkap Nurin dan heret masuk ke dalam van putih tadi. Masa Nurin kena heret masuk ke dalam van tu, dia sempat jerit tak nak. Tapi lelaki tadi tetap juga seret dia masuk ke dalam van putih dan meninggalkan kawasan tadi. Bila polis dapat maklumat macam ni daripada sepupu Nurin, dah confirm lah yang Nurin ni sebenarnya kena culik dan dia bukan ikut seseorang yang dia kenal. So lebih 100 orang anggota polis telah dikerahkan untuk mencari Nurin. Selain tu pihak lain juga terlibat dalam misi mencari Nurin, antaranya ialah rela dan juga rukun tetangga. Diorang cari dia dekat setiap pelosok rumah, dekat tapak pembinaan dan juga semak-semak yang berdekatan kat sana. Selain tu juga diorang print risalah, and then risalah tadi tu diorang bagi kepada pekerja Indonesia in case diorang ni ada maklumat ataupun ternampak Nurin. Bukan tu je, diorang juga print poster sebanyak 20,000 keping, and then diorang bagi poster tadi tu dekat Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ataupun GPMS. Jadi GPMS ni dia ada 142 cawangan. So semua cawangan dia yang ada dekat Malaysia ni diminta untuk edarkan poster tadi kepada orang awam. Bermacam-macam cara yang diorang cuba buat untuk jejak Nurin pada masa tu. Edar risalah dah, buat poster pun dah. Family dia tetap tak give up, dan diorang yakin yang diorang akan jumpa juga anak kesayangan diorang. Lepas tu diorang offer pula ganjaran kepada sesiapa je yang ada maklumat tentang anak diorang. Offer tadi telah ditanggung oleh beberapa persatuan dan jumlahnya mencecah RM18,000 Malaysia. Masuk hari ke-13, Nurin masih lagi tak dijumpai. Jadi ada seorang pakar forensik yang bernama Dr. Sazali. Dia nak buat satu kaedah hipnosis ke atas mak Nurin. Jadi kaedah ni sebenarnya adalah untuk mengesan di mana keberadaan Nurin. Kaedah tadi tu dikenali sebagai remote viewing ataupun penglihatan jarak jauh. Kaedah ni dikatakan selalu digunakan oleh perisik tentera Amerika untuk kumpul maklumat lokasi yang diorang nak cari. Jadi mak Nurin telah dipilih untuk menjalani ujian hipnosis tadi. Masa tu mak Nurin berada dalam keadaan yang separuh sedar, dan dia kata dia nampak anak dia ada dekat dalam sebuah bilik yang gelap, dan mak
mak dia kata juga yang dia nampak Nurin ni berada dalam keadaan terbaring sambil meringkuk. Time ni Dr. Sazali suruh mak dia keluar daripada bilik tu sebab nak tengok kat mana lokasi sebenar bilik tadi. Tapi mak dia tak nak keluar sebabnya mak dia tak nak tinggalkan anak dia dekat situ. So kaedah tadi tu tak berjaya. And then sepupu Nurin yang menjadi saksi utama dalam kes ni dipanggil untuk hipnosis. Hasilnya pun sama, dia nampak Nurin ada kat dalam bilik gelap dalam keadaan meringkuk. So sepupu dia ni pun keluar daripada bilik tadi tu sebab nak tahu kat mana lokasi sebenar bilik tadi. Sepupu dia cakap bilik tadi tu ada dekat satu kawasan yang berdekatan dengan satu jalan, yang mana dekat jalan tu ada pokok dan juga bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi dia tak dapat kesan dekat mana lokasi sebenar bilik tu sebab dia kata view yang dia nampak tu benda biasa yang dia pernah tengok sebelum ni. And then hipnosis tadi tu pula dibuat ke atas seorang pelajar Dr. Sazali pula. Dr. Sazali ni sebenarnya dia ada sebuah akademi yang melatih orang untuk menggunakan teknik remote viewing tu. So dia panggil salah seorang student dia untuk menjalani ujian hipnosis tadi. Student dia pun cakap benda yang sama macam sepupu Nurin nampak, cuma kali ni agak jelas sikit. Student dia kata dekat situ ada banyak pokok dan kedai-kedai dekat area situ. Ada dua orang lelaki, seorang kurus dan seorang lagi dia macam tegap sikit badan dia tengah jaga Nurin. Manakala keadaan Nurin pada masa tu dalam keadaan yang sakit dan tangan dia kena ikat. Polis pun apa lagi lepas diorang dapat maklumat tentang hasil ujian hipnosis tu, diorang terus melakukan pencarian di Jalan Kelang Lama. Diorang jumpa sebuah van putih yang macam sepupu Nurin cakap. Tapi van tu bukanlah van yang sama sepupu Nurin nampak pada masa tu. Pada 17 September pada tahun 2007, iaitu hampir sebulan ataupun 26 hari Nurin hilang, ada mayat budak perempuan yang dijumpai dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ada sebuah beg sukan yang berisi mayat budak perempuan dijumpai di sebuah lot kedai di PJS 1/48 di Petaling Utama. Beg tadi telah dijumpai oleh seorang lelaki Cina yang bernama Chen. Dia jumpa beg tu pula dekat depan kedai dia sekitar pukul 8.30 pagi. Mula tu dia ingat beg tadi tu adalah beg staff dia yang nak datang daripada Singapura. So bila dia call staff baru dia tu, rupanya staff dia kata tu bukan beg dia. Jadi Chen ni dia pun tunggulah staff baru dia tu datang kat sana dan diorang pun buka beg tadi tu bersama-sama. Time ni lah diorang terkejut sangat bila diorang nampak ada sepasang kaki dalam beg sukan tu. Terus diorang call pihak polis dan laporkan apa yang terjadi dekat kedai diorang. Mayat budak perempuan tadi telah dibawa ke hospital HKL untuk dibedah siasat. Hasil daripada bedah siasat, diorang terjumpa ada sebiji timun dan juga sebiji buah terung di dalam kemaluan dia. Lepas tu ada juga kesan lebam dekat leher dia menunjukkan yang dia ni kena cekik. Dipercayai mangsa tadi telah meninggal 6 jam sebelum dia dijumpai. Pada masa tu polis tak tahu lagi identiti mangsa. Disebabkan masa tu kes Nurin ni masih lagi aktif, diorang pun minta mak dan ayah dia datang ke HKL untuk buat proses pengecaman. Bila mak ayah dia datang ke bilik mayat dekat HKL tu, diorang sahkan yang tu bukan anak diorang. Sebab pada pandangan diorang, keadaan fizikal budak tu dengan anak diorang memang sangat-sangatlah berbeza. Tapi pihak hospital tetap juga ambil sampel darah mak dan ayah dia sebab diorang nak cek DNA pula. Kemudian pada 21 September, mak dan ayah dia dipanggil sekali lagi untuk ke bilik mayat HKL untuk buat proses pengecaman buat kali kedua. Bila diorang datang kali kedua dekat sana, diorang kata memang tu bukan anak diorang. Diorang kenal rupa anak diorang ni macam mana. Pada hari yang sama juga, pihak polis telah membuat sidang media dan diorang sahkan yang tu memang Nurin Jazlin. Hasil ujian DNA membuktikan yang DNA diorang bertiga ni sepadan. Tapi ayah dia cakap ayah dia kenal rupa anak dia tu macam mana. Mangsa yang diorang tengok tu berbeza dengan rupa anak diorang yang sebenar, terutamanya berdasarkan paras rupa dan juga gigi budak tu. Sebenarnya kan ayah dia memang sangat-sangat yakin yang tu bukan anak diorang dan dia yakin yang anak dia sebenarnya masih lagi hidup dekat luar sana. Lama kelamaan barulah mak dan ayah dia mula terima hakikat yang tu memang anak diorang. Memang berat sangat sebab anak diorang dibuat macam tu sekali. Dirogol, diseksa, lepas tu kena bunuh. Macam nyawa dia tu langsung tak bernilai. Memang sedih. Jadi lepas penemuan tadi, polis masih melanjutkan siasatan sebab diorang nak cari siapa dalang sebenar dalam kes ni. And then satu pasukan khas telah ditubuhkan semata-mata untuk siasat kes ni. Dan pasukan tadi diminta untuk mencari suspek utama dalam kejadian ni. Tapi ada berita yang agak kurang menyenangkan pada masa tu, di mana diorang dapat berita kata mungkin suspek utama ni dah lari daripada area Lembah Kelang. Yelah sebab dia dah jadi buruan polis kan pada masa tu. Mestilah dia akan larikan diri dia daripada area Lembah Kelang untuk selamatkan diri dia daripada kena tangkap dengan polis. Lepas tu ada pula statement yang agak kurang cerdik dari seorang menteri pada masa tu yang bernama Datuk Seri Muhammad Nazri. Dia kata mak ayah dia perlu didenda sebab diorang ni cuai sehingga menyebabkan Nurin tu jadi macam tu. Tapi statement daripada dia ni memang kena kecam teruk jugalah masa tu. Sebabnya pada masa tu mak ayah dia dah cukup terseksa dah dengan apa yang jadi. Tiba-tiba nak hukum diorang pula, sama ada diorang ni kena denda RM5,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Bagi aku secara honestly memang tak patutlah nak keluar statement macam tu. Sebab pada masa tu diorang berada dalam keadaan yang susah. Lepas tu kau nak hukum dia pula. Benda dah terjadi, memang tak boleh buat apa-apa dah, melainkan menjadi sebuah pengajaran pada masa yang akan datang. Pada 1
Oktober pada tahun 2007, 5 orang suspek telah ditahan yang berkaitan dengan kes ni. 4 orang telah dibebaskan kecuali seorang perempuan Indonesia. Diorang berempat tadi dilepaskan sebab diorang punya DNA tak sepadan dengan DNA yang ada pada Nurin. Perempuan Indonesia tadi dia kena tahan sebab dia ni pun ada kaitan dengan Nurin tadi. Cumanya polis tak explain lebih detail lah pasal apa. Perempuan tadi dikatakan telah telan satu SIM card masa dia on the way nak ke mahkamah, dan dipercayai SIM card tadi tu ada maklumat penting pasal kes ni. Lepas tu dia telah dihantar ke PPUM untuk keluarkan SIM card yang dia telan tu. Mula tu diorang suruh dia makan and then buang air besar, tapi dia tak nak. So diorang pun terpaksa lah keluarkan SIM card tu sendiri daripada badan perempuan Indonesia tu. Dikatakan SIM card yang perempuan tu telan tu, dia pernah hantar SMS dekat nombor hotline polis. Dia beritahu yang Nurin Jazlin ada dengan dia pada masa tu. Tapi aku rasa maybe perempuan ni sengaja kot cakap macam tu, maybe sebab nak dapatkan ganjaran ke apa, aku tak pasti. Sebab maklumat pasal perempuan ni pun polis tak berapa nak dedahkan sangat. Walaupun polis dah tengok rakaman CCTV, still juga diorang tak dapat kesan suspek sampailah ke hari ni. Baru-baru ni ayah Nurin ada post dekat Facebook. Dia masih lagi berharap keadilan ke atas anak dia. Lepas tu keluar pula statement daripada pihak berkuasa iaitu polis. Polis maklumkan yang kes ni sebenarnya diorang tak tutup lagi dan masih lagi dijalankan sampai ke hari ni. Even kes ni dah 14 tahun yang berlalu, tapi kertas siasatan masih lagi dibuka. Pihak polis masih lagi mencari petunjuk yang baru yang dapat membantu diorang dalam kes ni. Cuma sampai sekarang diorang masih lagi tak jumpa padanan DNA suspek. Bulan 6 hari tu dikatakan pihak polis menerima satu report tentang kes ni. Maklumat tadi tu mengatakan yang ada seorang suspek ni dia bekerja dekat bahagian perkapalan dan dia itulah yang menculik Nurin dan bawa ke negara jiran. Ayah Nurin sampai sekarang menafikan yang meninggal dulu tu anak dia. Ayah dia kata dekat peha mangsa tu ada tahi lalat, tapi dekat Nurin Jazlin tak ada, dan gigi budak tu pun lagi besar daripada gigi anak dia. Ayah dia cerita dulu ni ayah dia pernah minta untuk buat test DNA buat kali kedua, tapi dikatakan pihak berkuasa tolak permintaan dia. Diorang kata nanti jenazah tu akan lagi lama lah dekat dalam pertimbangan. Ayah dia sebenarnya agak muskil dengan keputusan DNA sebab dia kata keputusan DNA tu keluar terlalu cepat. Tapi tak tahulah, bagi aku kan biasanya insting mak dan ayah ni selalu tepat. Takkanlah diorang tak macam anak diorang sendiri kan macam mana. Tapi polis tegaskan yang tu memang anak diorang. Sebab masa ujian DNA dulu ni 14 tahun yang lepas, padanan diorang 99.99%. So apa pun marilah kita sama-sama doakan supaya kes ni cepat-cepat selesai dan keadilan ke atas arwah Nurin Jazlin dapat ditegakkan dengan secepat yang mungkin, insya-Allah. Okay guys, that's it for today, dan aku harap video yang aku kongsikan kepada korang pada hari ini boleh bagi pengajaran yang sangat besar kepada kita, terutamanya kepada orang yang ada anak kecil, yang ada adik-adik kecil. Jangan biarkan diorang keluar rumah tu bersendirian. Even kita rasa dia cuma jalan dalam kawasan rumah kita, tapi apa pun kita tak boleh nak jangka benda yang buruk akan terjadi. So make sure jangan biarkan diorang keluar bersendirian. At least kita pantau diorang. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe dulu dan turn on notification sekali. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.